Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita refresh balik. Kita akan belajar subjek Jawi untuk hari ini dan kita refresh semula apa yang kita pernah belajar sebelum ini masa kelas tambahan. Okey? Okey, kita akan belajar formula menjawikan perkataan. Bagaimana cara yang tepat dan betul untuk mendapatkan ejaan yang tepat bagi perkataan bahasa Melayu. Okey? So apa yang kita perlu tahu dalam pelajaran Jawi lah. Okey. So yang pertama, paling penting untuk menjawikan perkataan, kita kena asingkan dia ikut 3 perkara. Okey, pertama paling penting sekali kita kena bina suku kata. Bina suku kata maknanya kita kena pisahkan perkataan bahasa Melayu yang kita jumpa. Okey, mula-mula kita nampak perkataan bahasa Melayu kan. So bila kita nak jawikan dia, kita kena pisahkan dahulu mengikut suku kata. Okey, apa maksud suku kata? Suku kata tu ialah bagaimana cara kita menyebut perkataan tersebut. Berapa banyak kita, maksudnya untuk menjadikan dia perkataan yang lengkap, berapa kali kita sebut dia. Contoh, macam suara. Berapa kali kita sebut untuk menjadikan dia perkataan suara tu kita sebut dia macam mana? Perkataan suku kata pertama. Wa, suku kata kedua. Ra, suku kata ketiga. Itulah maksud dia suku kata. Okey, pertama kita asingkan ikut suku kata. Dah asingkan ikut suku kata, kita buat padanan huruf. Padanan huruf ni maksudnya apa padanan huruf bagi huruf alif contoh. Apa padanan huruf bagi huruf apa padanan huruf bagi huruf A. Bagi huruf B pula apa? Bagi huruf C pula apa? Kita ikut padanan dia. Kena tengok kesesuaian huruf tersebut. Okey. Yang ketiga, baru kita tengok sifat huruf tersebut. Maknanya huruf tu kita dah pisahkan dah pisahkan ikut suku kata, dah cari padanan huruf dia, kemudian kita tengok huruf tu. Untuk ketiga-tiga suku kata tadi dia boleh digabungkan ke tidak? Okey, kiranya sambungkan huruf lah. Okey. So kita masuk. Cara menjawikan, hari tu kita dah belajar KVK. K maksud dia consonant, B maksud dia vokal, K maksud dia consonant. So KVK kita guna kaedah macam tu. Okay. Dalam KVK, kalau jumpa perkataan satu suku kata, dalam satu suku kata tu ada 3 huruf, okay. Kalau dalam satu suku kata ada 3 huruf dan huruf A yang di tengah-tengah, jika di tengah tu huruf A, kita perlu matikan huruf tu lah. Okey, tapi bukan pada semua perkataan, okey. Kalau dia bermula dalam satu suku kata tu, kalau dia bermula dengan huruf W, kita kena kekalkan A yang kat tengah-tengah. Tapi selain daripada itu, kita kena buang dia. Dan ada juga setengah perkataan lain yang kita tak gunakan kaedah KVK. Okey, cuba untuk tahun 5, kamu kena faham yang ini. Bila jumpa dalam satu suku kata ada 3 huruf, A kat tengah-tengah tu perlu dibuang. Okey. Tapi kalau selain daripada huruf A, selain daripada vokal A, kita kekalkan dia. Contoh macam tengah dia vokal U, kena kekalkan. Okey. Dan boleh diguna untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja. Maknanya untuk perkataan bahasa Melayu sahaja kita boleh guna KVK tu. Okey, kalau ada untuk perkataan bahasa Inggeris yang kita pinjam, bahasa pinjaman. Kalau bahasa Arab tak boleh. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Kita masuk tajuk yang kedua. Tadi tu refresh saja ya. Kita dah buatkan sebelum ni. Ejaan macam mana menjawikan untuk perkataan KVK. Yang kedua adalah 3 SKL ataupun nama dia adalah 3 suku kata ataupun lebih. Maknanya dalam satu perkataan tu kan ada setengah perkataan dia ada 3 suku kata. Contohnya harimau. Dia 3 suku kata, betul tak? Okey. So bila dalam satu perkataan ada 3 suku kata, huruf A yang berada di awal suku kata tadi perlu dimatikan. Okey? Ingat, dia perlu dimatikan. Maknanya A yang berada di tempat lain, di kedua ataupun ketiga suku kata dikekalkan. Cuma A yang berada di awal suku kata tadi, di suku kata pertama perlu dimatikan. Okey? Dia boleh digunakan untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sahaja. Okey? Jika perkataan tersebut adalah perkataan bahasa Melayu, okey, ingat perkataan tu kalau perkataan bahasa Melayu ada 3 suku kata,
Dan suku kata pertama tu ada huruf A tersebut perlu dipangkah, maknanya perlu dibuang huruf tersebut, maknanya tak perlu tukarkan kepada huruf alif A tu. Kita anggap dia tak ada. Itu kalau untuk perkataan bahasa Melayu. Kalau untuk perkataan bahasa Inggeris, serapan maksudnya yang dia dah menetap dah dengan bahasa Melayu. Contoh perkataan basikal, perkataan tu memang menetap dengan bahasa Melayu. So A yang ada di awal suku kata tadi, di suku kata pertama perlu dikekalkan. Kalau perkataan tu bahasa Inggeris tulen, maksudnya dalam bahasa Inggeris memang macam tu ejaan dia, bahasa Melayu pun kena macam tu, macam standard. Contohnya bahasa Inggeris kalau ejaan dia macam tu, kalau kita bawa ke bahasa Melayu pun tetap kekal sama ejaan dia. Okay? So, Ustazah bagi contoh. Okay, saya bagi contoh satu je. Kita tengok sekejap. Okay. Saya nampak dekat skrin Ustazah. Tengok apa yang Ustazah berikan dekat skrin. Okay. So, contohnya kan Ustazah kata tadi, okay, KVK dulu. Kita tengok contoh KVK. KVK. Macam Ustazah cakap tadi, kalau dalam satu suku kata sahaja, kita balik pula, kita buat macam ni lah. Baru jelas. Okay. KVK. Contohlah dalam satu suku kata ada 3 huruf. Ingat ini kita andaikan dia sebagai satu suku kata 3 huruf. Satu suku kata bersamaan dengan 3 huruf. Okey. Contohnya apa dia? Ban. Ni satu suku kata kan? Okey, belakang dia contohlah tu, bantu. Kita asingkan dia ikut suku kata. Suku kata pertama dan ini suku kata kedua. So, ban. Dalam satu suku kata ni dia ada 3 huruf, betul tak? 1, 2, 3. So, dalam satu suku kata A kat tengah-tengah ni kita kena pangkah. Anggap dia tak ada. So, kita hanya perlu jawikan B, nun, T, N, U. Okey? Faham? So, kita padam. So, ejaan dia jadi B tadi jadi huruf apa? B tadi jadi huruf ba. N tadi jadi huruf apa? N pula jadi huruf, maaf. Okay, N pula jadi huruf N pula jadi huruf, kejap ya. N pula jadi huruf nun. Lepas tu T pula jadi huruf ta. U pula, U kalau ada di belakang sekali ditukar jadi huruf ya sahaja. So dah jawikan, dah padankan dia, betul tak? Maaf, U jadi wow. Sorry, jadi wow. Okay, macam tu kan kita dah jawikan satu-satu, dah padankan dia. Ingat, asingkan ikut suku kata. Yang ini asingkan ikut suku kata. Lepas tu yang kedua, cari padan huruf dia. Yang ketiga barulah kita sambungkan. Tengok sifat dia. Ba dengan nun boleh sambung tak boleh. Nun dengan ta boleh sambung tak boleh. Ta dengan ba boleh tak boleh. So inilah padanan dia. Macam itulah cara menjawikan perkataan. Okay, so ini adalah contoh untuk KVK. Kita gunakan. Dan macam saya cakap tadi, KVK boleh diguna pakai untuk huruf-huruf selain daripada huruf W. Okay. Kalau dalam satu suku kata ada 3 huruf tapi huruf tu adalah W di hadapan dia, contohnya wow. Kan. Bila macam ni, dalam satu suku kata 3 huruf, kalau depan dia huruf W, okay, di awal suku kata ni, dan suku kata ni ada 3 huruf dan W di hadapan dia. A kat tengah-tengah ni tak perlu dipangkah, perlu dikekalkan. Okay. So kita tukarkan W menjadi huruf wow. A jadi huruf alif dan U di hujung jadi huruf wow. So boleh tak? Dah macam ni kan, kita dah asingkan ikut kata, dah tukar padankan. Dia boleh sambung tak? Tengok sifat dia. Wow boleh sambung tak? Selepas dia tak boleh. Selepas alif boleh tak? Tak boleh. So kekallah huruf dia macam ni. Okay. Ini untuk KVK. Ingat Next kita masuk pula pada tajuk yang kedua tadi. Apa dia? 3 SKL. 3 SKL tu maksud 3 SK ni maksudnya suku kata. Ini maksud dia atau L tu lebih. Sebab itulah kita pendekkan dia jadi 3 SKL.
Bila dalam satu suku kata ada 3 huruf, bila dalam satu perkataan ada 3 suku kata ataupun lebih, suku kata pertama yang ada huruf A perlu dibuang kalau perkataan itu adalah perkataan bahasa Melayu. Okey, contohnya kita ambil perkataan baginda. Okey. Kita asingkan dulu ikut suku kata. Ba. Suku kata kedua, gin. Suku kata ketiga, da. Dah asingkan ikut suku kata, betul tak? Okey, kita tukarkan dia kepada, kita padankan dengan huruf dia. B-A jadi huruf apa? Asalnya? Ba. Dengan alif, betul tak? Okey. Yang kedua, ga. G jadi huruf ga. I jadi huruf ya. N jadi huruf nun. Okey. D jadi huruf dal. A jadi huruf alif. So macam ni. Kita dah padankan dia. Tapi kita tengok dulu. Dia kan ada 3 suku kata. 1, 2, 3. So bila 3 suku kata ataupun lebih, A yang berada di hadapan sekali, kalau perkataan ni bahasa Melayu, kita perlu buang. Yang lain kekal. Okay, maknanya A yang paling hujung di suku kata ketiga kekal. So ejaan dia jadi tak ada A. Sekarang kita sambungkan dia. Ba dengan ga bersambung. Ga sambungannya. Sambung dengan huruf nun. Lepas tu sambung pula dengan huruf dal. Kemudian sambung dengan huruf alif. So ejaan dia macam ni. Ini untuk perkataan bahasa Melayu yang mengandungi 3 suku kata. Okey, kita tengok pula contoh. Bagi 3 suku kata ataupun lebih untuk perkataan bahasa Inggeris, serapan. Serapan maksudnya yang kita memang kekal dalam bahasa Melayu, sebutan dia pun macam tu juga. Okey. Kita ambil lah. Basikal. Okey. Ini perkataan asal dia basikal bahasa Inggeris kan? Bicycle. Okey, basikal. So kita asingkan dia ikut sekata ba. Sekata pertama, kedua si. Sekata ketiga kal. Ingat, kalau perkataan pinjaman bahasa Inggeris, A yang berada di suku kata pertama tadi, di awal suku kata perlu dikekalkan. Tak boleh pangkah. So kita kekalkan dia, ikut ejaan dia. Okey. Ba. B. Jadi ba alif. SI jadi sin. Ya. Kal. Dalam satu suku kata ada 3 huruf kan? Kita ambil KVK tadi. K huruf konsonan, A huruf vokal, L huruf konsonan. So KVK. So maknanya A tengah-tengah ni kena pangkal sebab depan ni bukan huruf W, dia huruf K. So kita boleh guna KVK. Maknanya K jadi huruf kaf, L jadi huruf lam. So kita sambungkan. Ba, si, kal. Okay? So semua jelas. Untuk hari ini kita belajar 2 tajuk itu sahaja. Untuk memudahkan kamu ingat dan faham cara untuk menjawikan perkataan. Okay? So, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.